Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 5. Okey, hari ini cikgu bersama dengan pelajar 5 cemerlang daripada sekolah cikgu, pelajar terbaik daripada sekolah cikgu dan pelajar harapan cikgu lah. Cikgu harap semua akan dapat A nanti bukan A lah, A plus lah. Okey, so kita pergi kepada exercise yang pertama. So hari ini kita bincang soalan pengukuhan. Okey, untuk chapter 6 lah, chapter 6 Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan pertama dia beri cos beta. Okey, cos beta negatif 3/5 dan keadaan beta ialah sudut cakar. So dekat sini pelajar kena tahulah apa dia sudut cakar. Sudut cakar sudut lebih daripada sudut lebih dari 90 darjah. Itu yang pertama lah. Okey, yang kedua pelajar dah belajar. Okey, kita ada 4 sukuan. Sukuan pertama, add sugar to coffee. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, formula pelajar dah belajar Okey, sains sama dengan saya takut hantu itu kan. Okey, kalau saya hantu tak takut sangat tak takut sangat. So formula ni dah ada. Ni dua formula ni dalam kepala pelajar lah. Okey, so sekarang ni diberi cos beta negatif 3/5 dalam keadaan beta ialah sudut cakar. So pelajar mesti boleh melukis dululah. Kita lukis dulu gambar. So sudut cakar. Okey, cikgu lukis dulu gambar sudut cakar macam ni lah. Okey, cos beta. So beta kat sini lah. Okey, cos beta, cos sama dengan sebelahan per hypotenuse yang ni. Sebelahan dia negatif 3. So dia dekat belah sini mesti negatif lah. Belah kiri negatif 3 per dengan 5. So soalan dia cari tangent beta. So nak cari tangent beta. Tangent sama dengan tentangan per sebelahan. So dekat sini pelajar tahu teorem Pythagoras 3, 4, 5. So kita nak cari tangent. Tangent beta sama dengan tentangan bahagi dengan sebelahan. Negatif 4/3. Ni jawapan dia lah. Ni jawapan dia. Okey, settle soalan yang pertama Okey, sebelum tu pelajar belajar teorem Pythagoras yang biasa pelajar belajar lah. 3 teorem Pythagoras yang basic. 3, 4, 5 lagi. Pelajar respon sikit teorem Pythagoras yang basic. 6, 8, 10. Lagi satu. Lagi satu. 5, 12, 13. 5, 12, 13. Bagus. 3 ni basic. Okey, yang lain awak kena cari sendirilah. Awak cari sendiri Okey, settle untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Diberi tangent Y 9/12. Okey, dengan keadaan Y ialah sudut refleks. Sudut refleks ni sudut yang setentang dengan dia lah. Cari sin Y. So mesti lukis gambar dululah. Lukis gambar dulu Kalau kita ada gambar macam ni. Okey, tangent Y. So kita ambil sukuan yang pertama lah. Sebab dia tulis tangent positif kan. Tangent. Okey, tangent Y. Tangent sama dengan tentangan per sebelahan. So tentangan dia 9, sebelahan dia 12. So boleh cari tak hypotenuse dekat sini? Nak cari hypotenuse. So kita andaikan kat sini X lah, senang. Ataupun kita andaikan dia huruf lain tak nak pakai XY lah. So A. So A kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2. 12 kuasa 2 144 tambah 81
So dekat sini dapat 225. Punca 225 kita dapat 15. So dekat sini automatik pelajar tahu 15. So cikgu padam sikit. So kita labelkan dia 15. Okey. Sekarang ni dia kata sudut reflect. Sudut reflect mesti setentang kat sini lah. Cikgu buat warna merah. Okey. So reflect setentang dengan dia. So dekat sini automatik 9. Dekat sini automatik 12. Dekat sini automatik 15. Okey So dekat sini tangent sin y. So kita nak cari sin. Sin hanya sukuan pertama dan sukuan kedua saja positif. Add sugar to coffee. So sukuan ni mesti negatif. So sin sama dengan, contoh bawah sikit, sin sama dengan tentangan per hypotenuse. Okey, so negatif 9 per 15. So negatif ni kita tulis kat tengah-tengah cara nak menulis dia. Jangan main bedal belah atas je, tengah-tengah lah. Okey, negatif 9 per 15. So settle. Boleh? Cikgu boleh kecikkan ke? Boleh apa? Kecikkan. Boleh kecikkan. 3 kali 3, 3 kali 5 boleh? Sin negatif 3 per 5. Kita tengok kita tengok jawapan. Sebab ni soalan kertas 1 lah. Soalan kertas 1 kita boleh kecikkan. Tapi sebab dia asal dia dah besar kan, kita ambil yang besar lah. Tapi mana-mana boleh. Tengok kepada soalan Okey, so settle soalan yang kedua. Okey, ni soalan yang ketiga kita bincang minggu lepas. Cari semua nilai X persamaan sin X sama dengan 0.5 untuk 0 hingga 360 darjah. So cikgu nak pelajar cuba, boleh cari tak? Okey, first kali kita cari dulu nilai sin X. So sin X sama dengan 0.5. So X sama dengan sin, bawa pergi sebelah, sin inverse 0.5. So pelajar boleh tekan kalkulator, shift sin 0.5. So pelajar akan dapat 30 darjah. Ni jawapan yang pertama lah. So dia nak antara 0 hingga 360. So pelajar tahu add sugar to coffee. Sugar to coffee. So sukuan pertama dan sukuan kedua saja sin positif. So untuk cari sukuan yang kedua, dia mesti 180 tolak dengan theta lah. So 180 tolak dengan 30. So pelajar akan dapat 150 darjah. So dua jawapan dia dekat situ. Sebab antara 0 hingga 360 sebab nilai sin tu positif. Okey, settle untuk soalan yang ketiga. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, untuk soalan yang ketiga soalan yang ketiga, cari nilai X bagi persamaan sin X sama dengan negatif 1 per punca kuasa 2. Okey, untuk nilai X tu antara 0 dengan 360. So bila pelajar dapat nilai macam ni, so pelajar mesti tahu. Okey, dua segitiga ajaib yang cikgu ajar sebelum ni. So kita ada segitiga yang pertama sudut 60 darjah, sudut 30 darjah, punca kuasa. So 1, punca kuasa 3 dengan 2. Ni segitiga yang pertama lah. Okey, segitiga yang kedua pelajar mesti tahu sudut 45 darjah. 45 darjah. So nilai dia mesti 1 punca kuasa 2. So pelajar tahu kalau sin X negatif 1 ni sudut dia mesti 45. Ataupun pelajar tekan kalkulator pun boleh So pelajar tahu. So sin X sama dengan negatif 1 per punca kuasa 2. So X sin, bawa pergi sebelah, sin inverse. Okey, sudut dia inverse 1 per punca kuasa 2. So pelajar akan dapat sudut 45. Okey, cuma nilai sin dia ni negatif.
nilai sign dia ni negatif. Bila negatif, kita tahu dia berada di sukuan yang ketiga dan yang keempat. So, dia mesti berada kat sini. Sukuan yang ketiga, so sudut dia macam ni. Okey, kalau sukuan yang ketiga kita tahulah 180 tambah dengan 45. So kita dapat 225 darjah. Ni sudut yang pertama. Okey. Untuk sudut yang keempat ni macam ni sudut dia So nilai dia mesti sampai ke sinilah. Ni sudut ni 45 kan. So 360 tolak dengan 45. So pelajar akan dapat jawapan dia 315 darjah. So 2 jawapan dekat situ. Sebab dia nak antara 0 dengan 360. Nilai sign dia ni negatif. So bila sign negatif, add sugar to coffee. Cikgu ulang banyak kali. Yang ni bila awak masuk universiti pun awak pakai benda yang sama lah. Okay, untuk yang minat bidang matematik lah. Okay, so kita pergi soalan yang kelima. Okay, soalan yang kelima mudah je. Sama je macam tadi. Cuma sekarang ni nilai dia negatif. Okay, so cos y. Cos y sama dengan negatif 0.5. So y sama dengan kelas negatif cos inverse 0.5. Tekan kalkulator. 60. Berapa? 60. 90 darjah. Betul? 60. 60. Cos shift cos 0.5. 60. 60 darjah. Ni 60 darjah Okey, bila awak dapat nilai 60 darjah ni, kita tahu nilai cos negatif. Okey. So bila nilai cos negatif, so untuk kosong find all value of y. Okey, cari semua nilai. Bila cos negatif, dia berada di sukuan yang keberapa? 2 dengan 3. Kafe 2 dengan 3. So nak cari sukuan yang kedua macam mana? Nak cari sukuan yang kedua macam mana? Tolak 180. Okey, yes, 180 tolak dengan 60. So pelajar akan dapat 120 darjah. Okey, lagi satu. Cos negatif. Sukuan yang ketiga 3. Okey, sukuan yang ketiga macam mana nak cari? Tambah 80 tambah 60. So dapat 240. So 2 jawapan dekat situ. So settle untuk soalan yang kelima. Senang je ni. Okey, soalan yang keenam, soalan yang terakhir untuk kertas 1 hari ni. Okey, cari nilai P bagi persamaan tangent P sama dengan 1 untuk 180 hingga 360. Maksudnya sekarang ni kita cari nilai dia antara 180 hingga 360. Dekat bawah ni saja. So boleh cari tak pelajar? Okey, untuk soalan yang keenam cari nilai P bagi persamaan tangent P sama dengan 1. So tangent positif untuk 180 hingga 360 darjah. So dekat sini pelajar tahu kat sini 180 darjah hingga 360 darjah. So sukuan 3 dan yang keempat lah. So seperti biasa pelajar tekan kalkulator. So P sama dengan tangent bawa datang sebelah, tangent inverse 1, pelajar akan dapat 45 darjah. Cuma dia nak nilai antara sukuan ketiga dan keempat. So pelajar tahu add sugar to coffee. Sukuan yang ketiga sahaja positif. So dia berada di sukuan yang ketiga lah. Okey, sukuan yang 3 180 tambah dengan 45. So pelajar akan dapat 225 darjah. So settle untuk kertas 1. Kertas 1 senang ABC je. So pelajar mesti boleh buat. Okey, seterusnya kita pergi kepada kertas 2.
Soalan yang agak mencabar sedikit lah. Okey, cikgu minta pelajar buat dulu. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Cari nilai theta bagi persamaan tangent. So dia dah bagi tangent dekat sini. So pelajar kena carilah. Okey, antara 0 hingga 360 darjah. So tangent theta. Okey, sama dengan negatif 0.46. Allah Akbar. Sekejap Ada sedikit gangguan. Sekejap. So negatif 0.4663 theta tangent buat latar sebelah. Tangent inverse 0.4663. So pelajar akan dapat 25 tadi Okey, cuma nilai tangent dia negatif Bila tangent negatif, kita tahu dia berada di sukuan add sugar to coffee. Tangent negatif berada di sukuan yang kedua. So pelajar sukuan yang kedua 180 tolak dengan 25. So pelajar akan dapat 155 darjah. Okey, tangent negatif lagi dia berada di sukuan yang keempat. So sukuan yang keempat 360 tolak dengan 25. So pelajar akan dapat 335 darjah. So dua jawapan Biasakan menulis macam ni. 155 darjah, 335 darjah. Sebab dia antara 0 hingga 360. So settle untuk soalan 1A. Okey, soalan B. Berdasarkan graf di bawah, tentukan nilai A, B, C bagi persamaan Y sama dengan A cos BX tambah C. Okey, soalan 1B kita KIV dulu Kita KIV dulu untuk graf. So cikgu akan ambil satu masa lah untuk bincang berkaitan dengan graf. So pelajar yang paling penting sekali pelajar kena tahu persamaan ni lah. Y sama dengan A cos BX tambah dengan C. Yang ni basic pelajar kena tahu. Okey, A ni adalah amplitude lah, nilai paling tinggi amplitude. B ni 2 kali graf. Okey, 2 kali graf B ni adalah nilai graf dia tu lah. Okey, C ni adalah pintasan Y, C. Okey, so tak apa So kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan graf kita tinggal kita buat yang A dulu. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQS, PQR ialah garis lurus. So PR sama dengan SQ. Okey, cari panjang QR. So macam mana kita nak cari QR? Okey, sekarang ni dia dah bagi pada kita PR, P dengan R sama dengan SQ. So teorem Pythagoras lah. Kat sini 6, kat sini 10, so kat sini 8. So panjang dia sama dengan yang panjang ni. So kat sini 2 lah. Okey, so 10 kan? Okey, jadi QR sama dengan 2. Senang je. Okey, cari nilai bagi sin X. Berapa nilai sin X? Okey, kalau dia dekat luar, so kita cari belah dalam. So bila kita cari belah dalam, kita kena tambah apa? Tambah 180. 180. Selain daripada tu 90. 90. Okey lagi. Sekarang ni ni X. Sin dia nak cari sin X. So kita cari belah dalam. Okey, pelajar tahu macam ni. Dia basic dia macam ni. 3, 4, 5. X tu kat situ. So bila dia nak sin X, so kita cari belah dalam. Bila cari belah dalam mesti tambah negatif.
Sin tentangan per hipotenus. Okay, betul So negatif 4/5. Dia macam tu. Boleh? So sekarang ni bila nak cari kat sini, so sin X sama dengan tentangan per hipotenus. Betul Sin X sama dengan tentangan per hipotenus. So 6/10. Okey, jadi jawapan dia boleh kecilkan. So 3/5 lah. Bagi 2 bagi 2. Bagi 6 bagi 2 3/5. So sin X 3/5. Boleh? So kita tambah negatif. Cikgu tertinggal negatif kat situ. Boleh tak? Halo. Macam mana cikgu? Confused sikit. Okey, sekarang ni bila kita dapat apa-apa saja soalan Okay, sekejap. Cikgu stop dulu. Okey, so bila nak cari sin X X ni berada di luar, kita nak cari belah dalam. Okey, kita nak cari belah dalam. So mesti tambah negatif mesti tambah negatif. So sin sama dengan tentangan per hipotenus, negatif 6/10. So kecilkan negatif 3/5. So sin settle sin X. Okey, yang kedua tangent X. Tu tangent X sama dengan tangent kat luar kan. Nak cari belah dalam tambah negatif. Tangent sama dengan tentangan per sebelahan 6/8. So negatif 6/8. So kita kecilkan negatif 3/4. Boleh? Halo? Boleh. Boleh So settle. Okey, kita pergi soalan B. Kemudianlah kita pergi soalan yang terakhir. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 kita bincang dulu. Kejap lagi cikgu sambung dengan graf Okey, rajah 3A menunjukkan segitiga bersudut tegak KLM. Okey, hitung panjang KL. Boleh cari tak panjang KL? Okey, untuk cari panjang KL dia ada dua kaedah lah. Okey, kaedah yang paling mudah sekali, kita dah ada sudut, kita dah ada hipotenus. So nak cari panjang KL, kita andaikan dia X lah kat sini. So kita tahu sin 30 sama dengan tentangan per hipotenus. So X per dengan 17. So nak cari X 17 bawa pergi depan lah 17 sin 30 sama dengan X. So pelajar akan dapat 8.5 sama dengan X. So kat sini 8.5. Okey, so settle untuk soalan A. Okey, soalan B cos MLN. So kalau kita buat MLN, so MLN, so sudut dia dekat luar kan. Okey, kita cari belah dalam. Bila nak cari belah dalam, mesti tambah negatif. So cos sama dengan sebelahan per hipotenus. So negatif 8.5 bahagi dengan 17. So dapat apa tadi? Negatif 0.5. So settle untuk soalan 3A. Okey. So kita sambung dengan soalan graf sekejap soalan graf. Okey, untuk soalan soalan B kertas 2 ni untuk baca graf. So cikgu akan sambung video seterusnya So kita bincang soalan graf sahaja. So cikgu ada beberapa soalan lah. Beberapa soalan, ni satu soalan, ni dua soalan yang cikgu akan bincang untuk kelas yang seterusnya lah. Okay, so itu sahaja daripada cikgu untuk hari ni. Okay, itu sahaja daripada cikgu.
So untuk soalan B ni bincang lagi sekali kemudian Okay, so pelajar boleh komen dan boleh subscribe channel cikgu lah. Okay, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.